Amerika Syarikat dan Iran mungkin akan melanjutkan gencatan senjata mereka selama 60 hari lagi, sementara Israel mungkin sedang diketepikan. Selain itu, kekacauan selepas pemintasan flotila Gaza apabila Ben Gvir mencetuskan kemarahan dan polis Spanyol memukul para aktivis. Inilah yang telah ditulis oleh Trump di Truth Social. Aspek dan butiran akhir perjanjian sedang dibincangkan dan akan diumumkan tidak lama lagi. Selain daripada banyak elemen lain dalam perjanjian itu, Selat Hormuz akan dibuka semula. Ini adalah maklumat terkini yang telah diumumkan mengenai perjanjian tersebut. Jadi saya rasa kita mempunyai sesuatu yang agak kukuh di atas meja dari segi keupayaan mereka untuk membuka selat, memastikan selat dibuka dan memulakan rundingan yang sangat nyata, penting serta terhad dari segi masa mengenai isu nuklear. Dan harapnya kita boleh berjaya melaksanakannya. Ia mendapat banyak sokongan di negara-negara teluk. Ia mendapat banyak sokongan di seluruh dunia. Setiap negara yang kita bincangkan mengenainya faham bahawa ia bukan sahaja sangat mengasabah tetapi ia adalah langkah yang tepat untuk dunia. Seperti yang dikatakan oleh Presiden, beliau tidak tergesa-gesa. Beliau tidak akan membuat perjanjian yang buruk. Tiada siapa yang telah melakukan lebih banyak. Dan tiada siapa yang lebih serius mengenai ancaman Iran nuklear berbanding Presiden Trump. Jadi saya sangat yakin dan kita semua patut yakin bahawa kita tidak akan mendapat perjanjian yang buruk. Kita sama ada akan mendapat perjanjian yang baik atau kita perlu menanganinya dengan cara lain. Kita lebih suka mendapat perjanjian yang baik. Selamat kembali semua ke Quad. Adakah kita sedang berada di ambang sesuatu yang berbeza atau hanya perkara yang sama berulang? Jadi kita ada satu perjanjian dengan sangat sedikit butiran sudah tentu banyak maklumat bocor yang pada dasarnya mengatakan bahawa kita akan menamatkan perang. Selat Hormuz akan dibuka. Republik Islam akan terus bertahan. Wang akan mula masuk. Dan bilakah kita akan melihat berakhirnya uranium yang diperkaya itu? Saya benar-benar tidak tahu. Tetapi saya benar-benar cuba untuk kekal positif. Saya rasa sangat sukar untuk percaya bahawa Presiden Trump dengan pengetahuan yang beliau ada tentang Republik Islam Iran, semalam butiran terperinci didedahkan bahawa mereka cuba membunuh anak perempuannya sebagai tindakan balas dendam atas pembunuhan Qasem Soleimani. Saya rasa sangat sukar untuk percaya bahawa tiba-tiba sahaja beliau akan mengalah dan membiarkan rejim Islam itu mendapat apa yang mereka mahu. Saya tahu bahawa rakan-rakan panelis saya di sini tidak semuanya bersetuju dengan saya. Ruthie, mari kita mulakan dengan orang yang tidak bersetuju dengan saya. Ruthie, naluri saya memberitahu bahawa ini hanyalah satu lagi helah. Ini satu lagi sandiwara. Ini satu lagi muslihat. Ini satu lagi usaha untuk mengelirukan musuh. Dan Trump, kita perlu anggap dia belum mengalah. Adakah saya silap? Petang semalam, saya akan bersetuju dengan awak. Dan bukan sahaja saya bersetuju dengan awak, malah saya membatalkan rancangan keluarga. Saya aturkan semuanya dengan jangkaan perlu berlari ke tempat perlindungan bom dan sebagainya. Dan saya percaya berdasarkan pergerakan di Rumah Putih dan Presiden Trump tidak menghadiri majlis perkahwinan anak lelakinya dan kemudian juga membatalkan semua rancangan hujung minggu, hari peringatan kaki tangannya dan sebagainya. Dan malah ada seseorang menulis bahawa Domino's Pizza berhampiran Pentagon menunjukkan aktiviti wah, okey, semua perkara itu. Dan saya kata, ia sedang berlaku. Kemudian, saya ubah fikiran saya. Dan saya adalah orang yang telah berkata sejak awal, tidak mungkin dia akan membiarkan perkara ini berlalu begitu sahaja dan tidak kembali serta tidak menyerang semula. Dan apa yang mengubah fikiran saya, A adalah nada suaranya, B adalah ciapan-ciapannya, dan C adalah fakta bahawa rejim Iran memberitahu Steve Witkoff dan pihak Pakistan, saya rasa, bahawa mereka telah bersetuju untuk menyerahkan bahan nuklir itu. Dan kemudian saya tahu, sekarang inilah kali pertama mereka mengatakannya. Ini kali pertama mereka mengakuinya, walaupun kita tak boleh pasti. Mereka akan menyerahkannya. Mereka tak pernah cakap begitu sebelum ini. Tapi adakah satu kepimpinan Republik Islam yang kata, ya, kami setuju. Dan golongan keras IRGC pula kata, tidak. Maksud saya, mungkinkah itu sedang berlaku? Apa-apa saja boleh berlaku. Dan saya rasa saya agak setuju dengan Ruthie yang mana itu berita yang sangat melejutkan. Betulkah? Tapi memang betul. Tapi dalam hal ini,
Sebab sepanjang Syabat, kami fikir inilah masanya. Ini akan berlaku. Masa itu, kamu tahu, ia adalah Syabat dan ia adalah Shavuot dan ia adalah Syabat. Ya, kami semua bersama-sama. Kami sudah sediakan semuanya. Kami betul-betul fikir kami akan masuk seperti yang dirancang. Kami macam, okey, inilah dia, inilah dia. Dan saya bangun kedua-dua pagi itu. Saya macam, tiada apa-apa, tiada apa-apa, tiada apa-apa, tiada apa-apa. Dan mendengar semua perkara ini tentang siapa yang membisikkan sesuatu di telinganya sekarang, saya rasa pada masa-masa tertentu dia memang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Siapa sahaja yang membisikkan sesuatu di telinganya pada waktu itu. Saya rasa dia dengar cakap orang Turki. Saya rasa dia dengar cakap orang yang kononnya mahukan keamanan yang sebenarnya satu jenaka untuk dikatakan. Tiada keamanan pun. Iran masih menjalankan hukuman mati setiap hari dan mereka mempermainkan Trump. Ya. Saya harap awak betul sebab kalau tidak, ini adalah pengakhiran untuk dia. Maksud saya, kalau begitu, dia sendiri tidak berpegang pada kata-katanya. Maksud saya, takut itu perkataan yang agak kuat. Tapi saya setuju, mungkin ada sesuatu yang terlepas. Bellamy, awak baru saja balik dari New York, di mana awak menyamar untuk kami di bar dermaga. Dan saya tak akan doakan perkara itu pada musuh saya sendiri, Bellamy. Tapi awak ada di sana. Awak rasa suasananya. Apa pendapat awak? Awak setuju dengan saya atau awak setuju dengan Rosie? Tidak, saya setuju dengan awak tentang perkara itu. Dia macam berdolak-dalik. Sebab setiap kali saya kata sesuatu, itu pasti bila berkaitan dengan Presiden Trump, saya selalu terbukti salah. Dan ia sentiasa berkaitan dengan masa. Kadang-kadang menjadi tidak sabar dan ingin menunggu sesuatu, bermakna hasil akhirnya adalah sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak nampak. Sesuatu yang rumit seperti tidak pergi ke majlis perkahwinan anak lelakinya dan tidak bermain golf. Cara saya tahu ada sesuatu yang tak kena dengan Trump ialah apabila dia tidak bermain golf. Dan keluarganya sangat penting baginya. Ya. Dan kemudian saya bangun pagi ini dan nampak satu video. Terdapat 20 hingga 30 bunyi tembakan kedengaran semalam. Ya. Itu satu lagi perkara. Selain daripada apa yang berlaku kepada anak perempuannya, anda tahu menjadi sasaran, ada perkara yang berterusan. Dan kemudian anda ada pihak pembangkang berkata, ini semua penipuan, ini semua penipuan. Saya sebenarnya tidak fikir bahawa kehidupan lelaki ini setelah beberapa kali cuba dibunuh adalah sesuatu yang dia anggap ringan. Bagi pihak luar, saya suka hakikat bahawa kita terus menggunakan istilah gencatan senjata. Lihat, gencatan senjata tidak bermakna apa-apa. Ia adalah perkataan yang langsung tidak membawa makna. Dan di samping apa yang kita mahu capai daripadanya ialah orang ramai sudah letih. Sudah berbulan-bulan. Ramai rakyat Iran masih dibunuh beramai-ramai hingga ke hari ini. Soalan saya lebih kepada apa sebenarnya matlamat akhir, bukan dila. Maksud saya, bagi saya, kekalahan itu ialah membiarkan rejim itu terus hidup. Tiada cara lain untuk melihatnya kerana mereka tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya itu. Dan kalau mereka serahkan pun, mereka akan terus memperkaya lebih banyak uranium. Semuanya hanyalah helah dan tipu daya. Kita semua tahu bahawa kala jengking akan tetap menjadi kala jengking. Dan saya rasa Trump tahu tentang perkara ini. Sekarang mungkin ada perkara lain yang sedang berlaku. Jadi apa faktornya? Secara harfiah, ia ialah Piala Dunia. Ia akan bermula dalam 2 minggu. Dan ia diadakan di Amerika buat pertama kali, kalau saya tidak silap, dalam sejarah. Walaupun ia di sebelah lain dunia, tapi mungkin mereka tidak mahu perkara ini berlaku di latar belakang. A. B. Haji akan berlangsung hujung minggu depan. Dan nampaknya pihak Saudi dan Emirat telah meminta Trump supaya tidak melakukan perkara ini semasa musim haji kerana ia sangat mengganggu tradisi mereka atau apa sahaja. Dan kemudian ada Hari Kemerdekaan Amerika pada 4 Julai, sambutan 250 tahun kemerdekaan Amerika. Adakah dia mahu menghadapi itu di tengah-tengah peperangan? Mungkin tidak. Sekarang, soalan saya ialah, awak sebut tentang masa. Soalan saya, bila semua perkara ini akan berlaku? Kerana sebaik sahaja dia memberi mereka pelepasan sekatan, itu sahaja. Mereka akan kembali meneruskan pendakwaan dan penindasan terhadap rakyat mereka. Mereka akan kembali membina semula keupayaan nuklear mereka, keupayaan balistik mereka, membiayai proksi-proksi mereka. Mereka akan kembali. Tetapi jika tempoh 60 hari itu tidak termasuk pelepasan sekatan, atau tidak termasuk pembukaan penuh Selat Hormuz, dan mungkin inilah perjanjian yang dia buat dengan China. Kita tidak tahu sama ada inilah perjanjian yang kita buat dengan China. Jika ia dilakukan secara perlahan-lahan dan dia melaksanakannya secara perlahan, seperti cara mereka selalu melengahkan masa, dan dia terus menekan mereka dari segi ekonomi, mungkin ada logiknya di sebalik semua ini. Adakah saya terlalu naif di sini? Saya tidak tahu. Sejujurnya, sehingga minggu lepas pun, saya akan kata ya. Saya rasa memang ada logiknya di sebalik semua ini. Saya rasa dia akan berjaya.
Dia tak akan pergi sejauh ini hanya untuk berhenti sekarang. Tapi saya rasa, macam Ruthie, ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Saya rasa dia sedang mengalah. Saya harap saya silap. Sumber wartawan saya yang bekerja di Amerika, beritahu saya yang awak dan Ruthie betul. Ada sesuatu yang telah berubah. Macam awak cakap, nadanya pun dah berubah. Juga seperti yang saya nyatakan, ini kali pertama Iran dan saya tahu ada wakil-wakil yang berbeza dan kita tak tahu siapa yang berkuasa. Kita tahu satu perkara, saya tak kisah sama ada ia pengawal revolusi, Basij, mullah atau sesiapa pun. Satu perkara yang mereka semua ada persamaan ialah keinginan untuk memusnahkan Israel dan Amerika. Itulah sebabnya ada yang kata, oke, mari kita tipu Barat sehingga kita boleh lakukan itu. Dan yang lain pula kata, tidak, kita tak perlu pun tipu Barat, kita akan lawan. Jadi itulah dua kumpulan itu. Bukanlah ada golongan sederhana dalam rejim itu yang mahukan keamanan. Jadi apa? Apa yang saya katakan selama ini ialah, walaupun Trump enggan mengatakan bahawa matlamatnya adalah perubahan rejim, kerana memang bukan itu tujuannya. Menghapuskan senjata nuklear, peluru berpandu balistik dan proksi mereka adalah sama seperti itu. Dan mencekik mereka secara ekonomi. Maksudnya, ia sama seperti perubahan rejim atau kejatuhan rejim dan kemudian rakyat Iran boleh turun ke jalan raya. Ya, dalam erti kata lain, dia sedang menetapkan syarat supaya rakyat boleh mengambil alih. Tepat sekali. Dan sekarang kita tidak lagi dengar tentang peluru berpandu balistik. Kita tidak dengar tentang proksi. Apa yang kita dengar ialah mereka telah bersetuju. Sebenarnya mereka belum bersetuju. Kemudian mereka kembali semula. Wakil rejim Iran berkata, tidak, kami tidak pernah bersetuju. Kami bersetuju. Kami bersetuju bahwa selepas 60 hari kami akan bincangkan isu nuklir. Tapi sekali lagi Ruthie, mereka pernah lakukan ini sebelum ini. Sebab itu saya masih optimis. Kerana kita pernah berada di situasi ini sebelum ini, di mana mereka hampir mencapai perjanjian. Kita semua risau. Kita bertanya apa yang Trump akan lakukan. Dan kemudian, tiba-tiba, mereka terus menyerang. Dan awak kata begini, bahawa orang Iran sudah pun berkata, mereka tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Yang bermaksud, mereka kembali kepada mempermalukan Trump atau membuat dia kelihatan buruk atau membuat dia berkata sesuatu yang kemudian mereka sangkal. Sudah tentu itu bukan jalan untuk mencapai perjanjian. Baiklah, tapi awak baru saja kata, saya akan biarkan awak bercakap tentang itu. Tapi biar saya sebut satu perkara, yaitu awak ada sebut tentang Piala Dunia dan haji serta ulang tahun ke-250. Dan kemudian sudah tentu ada pilihan raya pertengahan penggal pada bulan November. Ya, maksud saya, Sentiasa ada sesuatu jika sentiasa ada sesuatu. Dan semua yang awak sebutkan dan memalukan dia, itu memang sudah berlaku. Dan kita sudah tunggu terlalu lama. Dan ya, mereka sedang dicekik. Tapi tahu tak, mereka masih bertahan. ya betul tu. Jadi awak tahu, dan rakyat Iran masih dalam bahaya dan setiap hari dihukum mati. Jadi dalam arti tertentu, apa yang telah berubah? Ya, mereka sedang dibiarkan kelaparan. Jadi kenapa rakyat sedang dibiarkan kelaparan? Ya. Betul ke? Awak nak beritahu saya, keluarga pengawal revolusi sedang dibiarkan kelaparan? Tak, mereka semua berada di Switzerland, menikmati kehidupan mewah. Kita juga perlu ingat bahawa ini adalah Donald Trump. Kita juga perlu tahu, ingat egonya. Ini adalah legasinya. Itulah yang saya katakan. Ini adalah legasinya. Jadi tidak mungkin dia tidak akan menang pada akhirnya. Saya tak tahu berapa lama ia akan mengambil masa, tapi dia tak boleh duduk diam dan berakhir di tempat kedua. Seorang lagi Obama. Jika ada sesuatu yang dia tak mahu jadi, ialah Obama dengan JCPOA. Itu dia tak mahu, dia tak mampu untuk itu. Dan dia ada kelebihan kerana tak perlu bertanding untuk jawatan presiden lagi. Inilah yang saya maksudkan, puan-puan. Apa sebenarnya semua ini? Untuk apa semua ini? Pada ketika ini dan serius, selama bertahun-tahun, untuk apa semua ini? Malah jauh sebelum dia bertanding sebagai presiden, dia sentiasa berkata dia akan jadi begini. Ia seperti mendengar seorang budak lelaki yang berkata, saya akan buktikan kepada semua orang siapa saya, tidak kira apapun. Dan anda juga perlu ingat bahawa dia juga seorang ahli perniagaan. Jadi dia akan lakukan apa sahaja untuk berada di atas, walau dengan apa cara sekalipun. Ya, saya setuju dengan itu. Sekarang, satu soalan lagi sebelum kita beralih topik. Adakah Israel telah diketepikan daripada rundingan ini? Saya bimbang. Kerajaan sangat berdiam diri. Ya, sangat berdiam diri. Jadi bila Bibi berdiam diri, sama ada sebab ada sesuatu yang besar akan berlaku. Tepat sekali. Atau sebab dia tak ada langkah seterusnya.
Ya, okey. Jadi apa yang saya boleh beritahu awak ialah ini. Trump telah mendesak Herzog dengan sangat kuat, malah bertindak tidak wajar mendesak Herzog untuk mengampunkan Bibi. Dan Herzog macam, saya takkan buat, bukan begini caranya. Mereka perlu ikut saluran yang betul. Dan saya cukup kenal Trump untuk tahu yang dia fikir orang yang tak boleh menang adalah orang yang kalah. Jadi saya tertanya-tanya, sama ada dia telah ubah pendiriannya terhadap Bibi sendiri dan berkata, awak tahu tak, bahkan orang dia sendiri pun tak sokong dia. Dia tak boleh dapat pengampunan. Saya tak pasti sama ada dia orang yang sesuai untuk saya pertaruhkan segalanya. Saya tertanya-tanya. Awak tahu apa yang dia cakap minggu lepas? Dia kata, saya sangat popular di Israel. Sampai bila saya selesai di sini, saya akan pergi bertanding jawatan di sana. Dan saya akan jadi Perdana Menteri. Dia kata mereka akan pilih pada musim Europe nanti. Dia kata mereka akan pilih. Maaf, Bibi pun boleh cakap benda yang sama tentang Amerika. Saya tahu mereka akan suka. Ruthie, awak pernah bekerja dengan Perdana Menteri. Jadi, apa pendapat awak tentang apa yang sedang berlaku? Ya, sebenarnya saya rasa saya lebih pandai menganalisis Trump pun. Tapi saya nak cakap satu perkara. Awak betul. Bila Bibi diam, itu memang ada maksud. Dan dalam kes ini, apa yang saya fikir maksudnya ialah dia tak berani, memang patut pun untuk tampil secara terbuka menyerang apa-apa jenis perjanjian yang sedang dibincangkan. Sebab tak macam dengan JCPOA. Kali ini dia tak boleh buat macam tu. Jadi dia diam saja. Tapi saya tak rasa Trump mengetepikan dia langsung. Saya rasa dia sentiasa berhubung dengan dia setiap masa. Saya setuju. Dan satu perkara positif tentang tidak melibatkan Israel, malah Israel pun tak disebut langsung dalam rundingan ini, ialah ia adalah perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Dan semakin kurang Israel disebut dalam konteks ini, Uli, mungkin, maafkan saya Uli, mungkin itu lebih baik kerana seperti yang berlaku sekarang, semua pihak anti-Israel ini menuduh beliau dikawal oleh Netanyahu. Jadi itu saya tak mahu tafsir terlalu jauh tentang itu. Ia mungkin tidak disebut, tetapi apa yang akan berlaku di Lubnan? Sementara itu, anak-anak kita terbunuh setiap hari oleh drone bernilai $50 yang digunakan oleh Hizbullah terhadap kita. Ada gencatan senjata, yang sebenarnya satu jenaka. Jika rejim Islam tidak akan memberitahu Hizbullah supaya hentikan serangan, kerana seluruh tujuan mereka adalah untuk memusnahkan Israel. Apa yang akan berlaku di Lubnan? Saya tidak tahu. Saya tidak nampak bagaimana ini berkaitan dengan perang kita sendiri. Perang bersenjata di sempadan utara kita. Tetapi kemudian, di manakah kedudukan kita sebagai negara Israel dan bagaimana kita perlu menangani perkara ini secara dalaman? Kerana pada satu ketika, seperti yang anda katakan, seolah-olah ada dua perang yang berbeza yang anda lihat. Semuanya Iran dengan proksi mereka dan sebagainya. Tetapi apa yang sedang berlaku di sini adalah sesuatu yang saya rasa sedang diketepikan, bukan semestinya Israel. Perbualan itu adalah sesuatu yang telah diketepikan, di mana rakyat dan orang awam bertanya, tetapi apa yang sebenarnya berlaku di sini? Mereka mula terlibat. Mereka mula terlibat. Sepanjang hujung minggu, mereka dibom. Ia sangat mengerikan. Ia sangat mengerikan. Dan hakikatnya kami hanya duduk. Kami jadi sasaran mudah. Betul-betul sasaran mudah. Hanya duduk di situ. Dan setahu saya, salah seorang askar yang terbunuh beberapa hari lalu telah ditembak dari dalam sebuah gereja. Jadi, dan walaupun jelas kami setuju bahwa gereja perlu menjadi tempat suci, Anda tahu, tempat perlindungan, jika Hizbullah menggunakannya, ia tidak boleh menjadi tempat perlindungan. Kita tidak boleh dihalang begini. Ini memang tidak boleh diterima. Kita jadi sasaran mudah. Inilah sebenarnya yang mereka lakukan di Gaza, bukan? Ya. Tepat sekali. Dan apa yang menarik dan saya rasa memberi semangat, sekurang-kurangnya satu perkara ini, ialah dalam perbualan telepon antara Netanyahu dan Trump malam tadi, atau bila-bila masa mengikut waktu Amerika atau Israel, apa-apapun, malam tadi, kedua-dua pemimpin itu berkata atau bersetuju bahwa Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan melakukan apa yang perlu terhadap musuh-musuhnya. Jadi saya anggap itu bermaksud Hezbollah dan sangat berharap Trump tidak akan mengikat tangan Israel berkaitan dengan Hezbollah. Kerana setakat ini kami telah berjuang dengan satu tangan diikat di belakang. Dan tidak menyerang terlalu banyak. Dan salah satu sebab askar kita terus terbunuh, selain daripada drone letupan yang sukar untuk kita tangani, adalah kerana kita menghantar mereka berjalan kaki ke dalam bangunan yang dipasang perangkap bom. Ia sangat mengingatkan kepada Gaza, bukannya mengebom segala-galanya dari udara. Tetapi sudah tentu kami tidak akan lakukan begitu kerana kami tidak mahu ada korban jiwa. Tetapi sejuta orang telah dipindahkan. Ini adalah hasil daripada kami memberitahu mereka supaya beredar dari kawasan itu. Tetapi Trump meminta kami untuk memperlahankan, untuk menahan diri dan tidak, Anda tahu, menyerang Beirut atau apa-apa sahaja.
Jadi jika benar apa yang Netanyahu katakan kepada Trump dalam panggilan telepon itu ialah, baiklah, tetapi kami perlu uruskan Lubnan, mungkin itulah yang dia maksudkan. Ya, apa yang dia berikan kepadanya buat masa ini, saya tidak tahu. Ia benar-benar menakjubkan cara kita hidup di sini. Tidak, betul. Awak tahu, saya habiskan hujung minggu dengan anak-anak saya dan kawan-kawan mereka dan semuanya dalam tentera. Dan awak tahu, mereka kehilangan kawan di sana-sini. Dan ini bukan cara untuk hidup. Tiada siapa antara kita mau hidup begini. Dan satu-satunya perkara yang orang perlu lakukan hanyalah biarkan kami sendiri. Faham? Kami tidak akan ke mana-mana. Faham? Kamu tidak akan musnahkan kami dari utara. Kamu tidak akan musnahkan kami dari selatan. Kamu tidak akan musnahkan kami, walaupun dari Republik Islam Iran. Dan ia akan menjadi situasi yang sama sekali berbeza. Dan saya rasa kebanyakan orang tidak sedar. Mereka melihat perkara ini secara tempatan, bahawa tamadun sedang berada dalam peperangan yang lebih luas, kita sedang berperang dengan kuasa-kuasa kejahatan jihadi Islam. Dan kami di sini hanya kerana kedudukan geografi kami. Titik tumpuan. Kami adalah titik tumpuan. Kami adalah barisan pertahanan pertama. Tetapi mereka mempunyai cita-cita yang lebih besar. Dan saya rasa perkara paling menakutkan tentang perjanjian ini ialah kita pada dasarnya berkata, Barat tidak berbaloi untuk diperjuangkan hingga ke akhirnya. Ia seperti membiarkan Nazi separuh berkuasa di Jerman selepas perang. Ia sangat menyedihkan. Tetapi dengan itu, saya ingin kekal optimis kerana kita tidak pernah tahu apa yang boleh berlaku. Dalam 24 jam, seluruh Timur Tengah boleh berubah. 48 jam, seminggu, 60 hari adalah masa yang sangat lama. Dan saya tertanya-tanya, 60 hari membawa kita, selepas 4 Julai, ia membawa kita ke penghujung Julai. Jadi mungkin rancangannya adalah untuk berperang selepas semua perkara ini selesai. Siapa tahu? Tetapi kita akan teruskan dengan segmen kegemaran kita yang akan sedikit lebih panjang minggu ini kerana Emily telah menghantar kepada kita senarai vajengan dan wira beliau vajengan minggu ini. Dan topik yang sangat kontroversi dalam beberapa hari terakhir ialah Flotilla dan Ben Gvir. Dan bercakap tentang bajingan, ini dia. Emily Schrader dengan bajingan minggu ini. Saya pasti sekarang hampir semua orang sudah melihat video mengerikan Itamar Ben Gvir mengganggu aktivis Flotilla yang coba memasuki Gaza. Maksud saya, mereka memang bodoh, tapi Anda tahu, untuk mengulangi apa yang hampir semua orang di negara Israel katakan, dari Perdana Menteri hingga orang biasa di jalanan, ini sangat menjijikan. Tingkah laku ini tidak mewakili siapa kita. Ini bukan nilai kita. Ini juga bukan undang-undang kita. Ini bukan cara kita membawa diri. Dan saya rasa sangat tidak sensitif bagi seseorang yang kononnya mewakili negara untuk berkelakuan seperti ini. Sekarang saya memang tak pernah jadi peminat lelaki ini. Tapi perkara yang paling mengganggu saya ialah orang bertindak seolah-olah ini adalah dasar yang tegas atau dasar sayap kanan yang kuat. Dan saya rasa itu sangat berbahaya untuk didakwa kerana ia sebenarnya tidak benar. Jika kita lihat pada dasar-dasarnya dan apa yang dia kemukakan, hampir semuanya adalah untuk mempromosikan dirinya sendiri. Ia tentang apa yang boleh dia tunjukkan di media sosialnya. Ia lebih kepada menyerang secara tidak adil daripada melaksanakan dasar yang benar-benar melindungi rakyat negara Israel, yaitu dasar yang kukuh dan boleh dikuatkuasakan terhadap keganasan. Dan saya rasa ia sangat memalukan kerana isu ini terlalu penting untuk tidak dilakukan dengan cara yang betul. Dan jika Anda lihat pada rang undang-undang hukuman mati yang beliau cadangkan, ini hanyalah satu contoh. Beliau sebenarnya tidak berminat dengan apa yang boleh dilaksanakan atau apa yang akan lulus di mahkamah atau apa yang benar-benar menjadikan masyarakat lebih selamat dan lebih baik serta benar-benar membantras keganasan. Beliau berminat dengan apa yang boleh beliau dakwa telah dilakukan di media sosial untuk menonjolkan diri seolah-olah beliau adalah seorang wira menentang keganasan. Dan sebenarnya beliau tidak melakukan apa-apa pun. Dia benar-benar seorang yang tidak kompeten dan bodoh. Dia memalukan negara. Dia sepatutnya dipecat, malah sepatutnya sudah dipecat sebelum ini. Tetapi ini bukan untuk sesiapa yang ragu-ragu, ini bukan soal sayap kiri atau sayap kanan. Dia tidak melakukan apa-apa yang benar-benar mewujudkan situasi yang lebih selamat untuk negara Israel. Sebenarnya dia melakukan sebaliknya. Kerana dia salah tafsir situasi dan tidak tahu perbezaan antara berurusan dengan dunia Arab contohnya dan berurusan dengan dunia Barat. Seperti yang kita lihat dengan video memalukan ini dan kelakuannya. Jadi, Ben Gvir, awak ialah si bangsat minggu ini. Sekarang saya memang rasa begitu. Emily betul bahawa gerakan ini hampir mati kerana kebosanan.
Ia sangat membosankan, sehingga lelaki itu, Diego Figo, entah siapa, terpaksa pura-pura tangannya diikat di belakang karena mereka pun tak gari dia. Dan kemudian datanglah Ben Gvir dan memberi mereka semua propaganda yang mereka perlukan untuk menunjukkan betapa teruknya Israel. Walaupun ia hampir bukan isu pun. Dan saya tak boleh tahan dia kerana itu. Dia meletakkan kepentingan politik dan pilihan rayanya sendiri melebihi kepentingan negara. Sekarang, bukan nak kata orang seperti Yair Golan dengan mengeluarkan kenyataan bodoh seperti itu telah menyebabkan banyak kerosakan kepada kita. Dan video palsu tentang rogol palsu yang dikeluarkan oleh peguam tentera itu yang kami panggil Pak Sarit di sini. Saya tak pasti, nama dia macam Tommy Yoshani. Dia yang keluarkan video itu. Dan ia telah menyebabkan kerosakan yang besar. Jadi, kerosakan datang daripada pihak kiri yang ekstrim dan juga daripada pihak kanan yang ekstrim. Dan bagi pihak kita semua, saya tak boleh maafkan mereka. Sebab kita semua sedang berjuang dalam peperangan ini. Dan mereka hanya menyusahkan hidup kita. Bila saya tengok video itu, saya terus rasa tak. Sebab sebenarnya, apa yang orang luar Israel tak faham ialah dia cuma ada pengikut yang sangat kecil, sangat-sangat sedikit dan 8 kerusi sahaja. Tak banyak pun. 8 kerusi, okey? Tapi saya rasa sekarang sejak dia dipilih, awak rasa lebih ramai orang akan... Saya rasa dia dah kalah. Dia masih pegang kuasa dia. Saya rasa dia menarik minat sebahagian daripada penduduk. Betul. Dan bahagian penduduk itu menyokong dia. Dan dia tak, inilah yang merisaukan saya. Dia sanggup korbankan negara demi pilihan raya. Dan bagi saya, sebagai seorang yang percaya saya dulu seorang ahli politik yang bertanggungjawab dan meletakkan negara saya di hadapan kepentingan sendiri. Perkara itu betul-betul buat saya marah. Ruthie, awak ada pendapat berbeza? Tidak, saya memang setuju. Dan sebenarnya, saya jadi sangat marah terutamanya dengan ahli politik yang saya pertahankan. Ya. Dan kemudian mereka buat sesuatu yang saya tidak boleh pertahankan. Ya. Dan saya rasa seolah-olah saya dikhianati secara pribadi. Ya. Sementara semua orang menyerang awak dan saya kata, tidak, tunggu sekejap. Dan apa maksud saya tentang Itamar Ben Gvir? Ada dasar-dasar yang dia laksanakan yang saya telah sokong sejak dulu lagi sebelum dia lahir pun, oke? Awak tahu, hukuman mati untuk pengganas, menghentikan, memastikan bahawa penjara tempat pengganas ditahan tidak lagi seperti kem musim panas atau kelab mewah. Macam-macam perkara yang dia lakukan dan hak untuk orang Yahudi berdoa di Bukit Baitul Maqdis sebagai contoh. Tetapi apabila dia kemudian melakukan perkara kebudak-budakan, ya, seperti meletakkan gambar istrinya di atas kek hari jadi ke-50 dan meletakkan tali gantung kuning sebagai hiasan pada kek itu. Atau perkara seperti, kamu tahu, menghentam salah seorang daripada kumpulan flotila itu. Kami baru saja mengendalikan flotila itu dengan begitu baik ya, dengan memainkan musik Britney Spears dengan kuat. Jadi saya lakukannya lagi. Dan tiada siapa boleh menyentuhnya. Michelle. Ia sangat indah. Ups, saya lakukannya lagi. Ia memang indah. Dalam flotila sebelum ini, kami naik ke bot dan memberikan mereka sandwich. Ya, dan lihat, kami sebenarnya membuat mereka kelihatan bodoh. Ya, kali ini kami juga akan melakukannya. Tetapi kemudian datanglah Ben Gvir. Ya. Dan dia memberi mereka modal. Dia memberi mereka modal. Dia memberi mereka kemenangan. Itulah yang mereka cari, tepat sekali. Dia memberi mereka kemenangan. Mereka sedang mencari. Untuk. Dan mereka jadi saya sangat marah kepadanya. Saya rasa kita semua sangat marah. Tapi kemudian ironi semuanya mereka mendarat. Yang dari Spanyol mendarat di Spanyol. Itu memang gila. Dan kerajaan Spanyol berkata, lihatlah layanan terhadap perkara ini. Dan polis Spanyol berkata, kami takkan melayan semua ini. Ini semua bermula sebenarnya. Orang ramai hanya melihat bahagian video di mana polis memukul aktivis flotila. Satu saat mereka memakai pendakap leher. Saat berikutnya, mereka berlari. Maksud saya, semuanya adalah propaganda dari awal hingga akhir. Tetapi polis sebenarnya hanya meminta mereka untuk beralih ke tepi. Mereka menghalang pintu ketibaan dan mereka diminta untuk beralih ke tepi. Dan seorang lelaki sebenarnya menyerang polis dan kemudian polis bertindak habis-habisan. Dan saya rasa jika ada apa-apa yang boleh mengurangkan kebodohan Ben Gvir ialah video tular rakyat Spanyol yang bertindak gila-gila di flotila itu. Ya,
Tapi apapun, saya rasa satu perkara tentang dia dan kelakuannya adalah seperti yang awak katakan, egonya melebihi misi. Tepat sekali. Dan ahli politik, sama ada anda setuju dengan mereka atau tidak dalam perkara tertentu, anda sebenarnya perlu mempertanggungjawabkan mereka. Tetapi mereka juga perlu mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri kerana mereka berada di sana untuk anda, bukan sebaliknya. Malangnya, pengundi beliau melihat itu sebagai mendapat kelebihan ke atas musuh, bukannya memberikan kemenangan yang diinginkan oleh musuh. Seperti yang Ruthie katakan, semuanya dilakukan dengan begitu lancar. Seluruh musim flotila ini telah diuruskan dengan sempurna. Dan kemudian datanglah si bodoh ini. Saya tak boleh. Saya nampak sesuatu yang agak luar biasa. Saya tak pasti sama ada ia ada di saluran 10. Ia sebenarnya dari kira-kira 7-9 tahun lalu mengikuti seorang wanita barat, saya rasa dia Belanda atau Jerman, yang menyusup ke ISP, yaitu Solidarity untuk Palestin atau sesuatu seperti itu. Dan mereka sebenarnya tak peduli pun tentang rakyat Palestin. Kita memang dah tahu perkara itu. Tapi kenapa mereka datang ke Hebron? Sebab agenda mereka adalah kekacauan. Mereka nak menjatuhkan Barat. Dan tempat terbaik untuk lakukan itu adalah di sini, di mana Barat sebenarnya sedang melawan kekacauan, betul? Jadi dia menyamar. Mereka bercakap tentang bagaimana apa yang rakyat Palestin lakukan tak penting. Awak jangan sesekali cakap buruk tentang mereka. Tak kisah kalau mereka buat keganasan. Kita tak pernah cakap benda buruk. Mereka sentiasa melawan. Mereka sentiasa melawan. Dan anda boleh tengok mereka, dengar mereka beri dia arahan yang sangat spesifik. Dan ia memang menarik untuk ditonton. Anda kena tengok. Luar biasa. Tapi, Iya, luar biasa. Tapi inilah sebenarnya flotila kan? Ini bukan tentang Gaza, tidak. Mereka tak akan sampai ke sana. Itu. Mereka langsung tak menembusi udara pun. Yang ini pun tak berpura-pura. Mereka langsung tak. Tapi ini tentang Kekacauan. Dan kemudian, hakikat bahawa polis Spanyol sendiri memukul mereka, itu juga baik untuk mereka. Itu juga baik untuk mereka. semua negara yang baik sekarang. Dan mereka adalah orang yang hebat. Saya cuma harap semua orang faham bahawa mereka ini adalah agen kekacauan di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja. Bukan hanya di sini. Kita cuma sasaran mudah untuk mereka. Okey, kita teruskan daripada semua orang bodoh di semua pihak dalam hal ini. Ruthie, siapa penjahat kamu minggu ini? Penjahat saya minggu ini adalah lebih daripada seorang. Ia adalah J Street, organisasi itu, dan organisasi Yahudi yang menyerang Duta Yehiel Leider, duta kita di Washington, kerana mengatakan bahawa J Street adalah barah dalam komuniti Yahudi. Dan beliau berkata demikian kerana J Street mengundi menentang Israel dalam setiap cara yang mungkin dan benar-benar merupakan sebahagian daripada boikot, nyah pelaburan dan sekatan. Ya. Mahu menghalang penjualan bateri peluru berpandu Iron Dome dan segala-galanya. Mereka sentiasa berkata begitu. Ketua J Street sebenarnya adalah anak kepada seorang rakyat Israel. Dan siapa dia? Itu cerita yang panjang. Tetapi sebenarnya anak kepada seorang rakyat Israel berhaluan kanan yang meninggalkan Israel kerana bertengkar dengan Ben Gurion yang dianggap terlalu berhaluan kiri baginya. Apapun, anaknya Jeremy Ben Ami selalu berkata, kami pro. Kami adalah organisasi Yahudi yang pro-Israel. Sebenarnya saya kata, betulkah anti-Israel adalah pro-Israel yang baharu? Disitulah mereka berada. Tetapi sebab mengapa Yehiel Leider, duta itu, berkata begitu adalah kerana perkara itu. Mereka melemahkan, mereka menggelarkan diri mereka. Katanya, jika mereka menggelarkan diri mereka pro-Palestin, saya tidak akan berkata begitu kerana mereka akan bersikap jujur. Dan saya pernah bertemu dengan kumpulan pro-Palestin, tetapi jangan beritahu saya Anda Pro-Israel. dan organisasi Yahudi yang menentang apa yang dia katakan, sudah tentu organisasi Yahudi yang radikal dan berhaluan kiri. Jadi merekalah sampah. Dan saya mempertahankan Yehiel Leider atas apa yang dia katakan. Saya setuju dengan awak. Saya juga mempertahankan Yehiel Leider. Dia betul. Awak tahu, mereka kata mereka ada bertengkar di Twitter dengan seseorang. Tidak, mereka cuma ada pandangan berbeza tentang apa yang baik untuk Israel. Apa yang baik untuk Israel? Kita bukan pun bercakap tentang bantuan ketenteraan. Kita bercakap tentang barang yang kita beli, ya. Yang bermaksud mereka menyokong memboikot satu-satunya negara Yahudi di dunia. Jangan beritahu saya awak seorang Zionis. Paling baik pun awak seorang pasca Zionis atau paling teruk seorang anti-Zionis. Apapun, awak memang sampah dan kami berdiri bersama Yehiel Leider. Yang lain semua boleh berambus. Syabas. Tidak cukup. Ayo. Tidak. Itu benar. Shoshana. Sebenarnya saya ada 2 orang tak guna, tapi mereka sangat berkaitan. Seorang ialah barista.
Saya rasa dia berumur 19 tahun dan sebagai seorang ibu, ini memang menakutkan. Gadis 19 tahun itu melukis simbol swastika pada secawan kopi yang dia hidangkan kepada sepasang suami isteri Yahudi di London. Apa? Sejauh mana seseorang itu boleh hilang akal di tempat kerja sehingga sanggup mengenal pasti sepasang suami isteri Yahudi yang lebih tua dan berani meletakkan simbol swastika dalam kopi mereka? Apa yang ini tunjukkan tentang pegangan rata-rata orang sampai mereka tak risau langsung akan dipecat. Tunggu sekejap, apa maknanya bila dia langsung tak risau akan dipecat? Jadi, mari kita lihat apa yang berlaku di California. Di mana lelaki sampah ini mula menjerit kepada sepasang suami istri Israel yang sedang mendaftar masuk ke hotel tempat dia bekerja. Dan dia berkata, bebaskan Palestin. Dan kemudian mereka macam, apa? Dan dia pula kata, saya cuma cakap bebaskan Palestin. Saya faham maksud awak, jangan marah saya. Dan mereka macam, apa? Dan dia tanya, adakah awak pembunuh bayi atau pernah berkhidmat dalam IDF? Awak boleh tengok. Adakah awak seorang Zionis? Ucap selamat tinggal. Selamat tinggal. Adakah awak pembunuh bayi? Adakah awak pernah berkhidmat dalam IDF? Adakah awak pernah berkhidmat dalam IDF? Permainan mini awak, permainan saya awak. Tebusan permainan. Dia tidak takut dipecat. Itu memang rancangannya. Sebagai pengacara bersama dari minggu lepas, Ariel Cohen menunjukkan dia sebenarnya buat video. Dia kata, saya yakin kumpulan GoFundMe dia, campaign crowdfunding GoFundMe, akan keluar tak lama lagi. Dan sebelum dia muat naik pun, ia sudah keluar. Dah ada macam $12,000 macam saya buat crowdfunding untuk organisasi saya yang betul-betul membantu orang. Orang bodoh ni buat crowdfunding untuk diri sendiri sebab dia sengaja bagi diri dia dipecat dengan mendakwa dia cuma cakap begitu. Dan sekarang, orang-orang bodoh di seluruh dunia sedang membiayai pengangguran lelaki ini. Dan saya cakap, mereka inilah penipu paling besar. Awak ingat ini pasal Palestin? Sama macam flotilla tu bukan pasal Palestin. Ini pun bukan pasal Palestin juga, kawan-kawan. Ini semua tentang buat duit dari skandal terbaru dan langsung tak kisah mengorbankan orang Yahudi. Jadi, bila awak sokong orang-orang ini, awak sebenarnya sokong kejatuhan diri sendiri. Betul sekali. Maksud saya, inilah indoktrinasi yang paling hebat. Tak ada cara lain. Orang-orang ini sukar dipercayai. Mereka semua telah diindoktrinasikan. Semakin muda mereka, semakin kuat indoktrinasi itu. Semakin mereka perlukan rasa kebersamaan. Semakin mereka rasa terpinggir. Semakin kurang kawan yang mereka ada. Ini maksud saya nak petik kata-kata kawan saya, Xavier. Apa yang dia kata? Yang hodoh, si pecundang. Dia tak salah. Aduh semuanya. Tidak salah. Saya tahu ia telah melangkaui itu. Tetapi ia masih sangat menjadi cara untuk mendoktrinasi mereka yang lemah fikiran. Awak tahu. Dan tiada siapa yang membina apa-apa untuk menentangnya, seperti tiada siapa yang membina. Dan tiada identiti untuk melawan. Dan seperti yang awak katakan dengan bijak tahun lepas, kerana saya tidak lupa kata-kata awak yang hebat, Shoshana. Bila awak tidak berpegang pada apa-apa, awak akan mudah termakan apa sahaja. Dan itulah yang sedang berlaku di sini dengan orang-orang bodoh ini. Ya. Bangsat yang hebat. Kami benarkan kamu ambil 2. Bukan setiap minggu kami buat begitu. Baiklah, Bellamy. Bangsat. Pilihan saya ialah seorang wanita bernama Dr. Sola. Sila lihat ini. Kenapa ada soalan tentang pandangan filem yang boleh dipersoalkan? Jika ini adalah acara pelampau kanan yang rasis, jadi apa sebenarnya saya buat di sini? Sayang, biar saya tolong awak dengan itu. Awak tak perlu jadi sarjana untuk faham itu. Awak tahu, sebab awak ada di sini adalah kerana awak buat apa yang semua orang kulit hitam lain, penjaga pintu kaum pelampau kanan dan orang bodoh yang suka menumpang seperti lipas telah lakukan sejak dulu lagi. Menjilat! Lihat, tiada apa yang unik tentang awak, gadis. Tiada apa yang baru tentang awak. Kami dah lama nampak orang macam awak. Dah ada contoh sebelum ini. Apa yang saya nak katakan cuma ini. Bila apa sahaja yang awak lakukan ini, untuk apa sahaja tujuan awak itu, sampai ke penghujungnya, jangan datang cari kami. Saya dah lama ikut dia, terutamanya di X sebab dia antara orang yang, macam saya cakap pada Ruthie tadi, mereka guna kaedah dan bahasa yang sama seperti golongan kulit hitam elit yang sangat-sangat berprivilege. Saya tertindas, saya seorang wanita. Jadi saya selalu cakap, kenapa dia tak pindah ke Nigeria, di mana dia adalah kaum majoriti di negara itu dan jantinanya tak jadi isu untuk apa-apa lagi. Jadi dia memang kena bergantung pada kelayakan dia sendiri. Dan sebagai seseorang yang sangat berjaya, dia seorang doktor, dia seorang peguam, dia juga seorang penulis. Jualan bukunya mesti sangat teruk sebab satu-satunya fokus dia adalah membenci Israel dan membenci orang Yahudi. Tapi video yang betul-betul buat saya tak tahan. Masa itulah saya rasa, Ganuch, saya dah tak sanggup lagi.
Jadi kejadian tembakan yang berlaku di masjid terbesar di Amerika Syarikat itu, dia kemudian kaitkan semula dengan tapi bila perkara ini berlaku kepada orang Yahudi, awak tahu, di mana-mana pun dari segi liputan, berita, semuanya, polis semua ada di situ. Dan kemudian keseluruhan cerita itu, saya tertanya-tanya, ke mana awak nak bawa cerita ini? Apa sebenarnya tujuan akhir awak? Sebab akhirnya saya tahu awak benci orang Yahudi. Mari kita mulakan dari situ. Awak benci orang Yahudi dan awak benci Israel. Tapi bagaimana awak boleh jadikan ia sebagai seluruh identiti awak sebagai seseorang yang berpendidikan untuk sentiasa bercakap tentang betapa awak benci Israel dan betapa awak benci Palestin? Bila ia melibatkan seorang lelaki Yahudi kulit putih, ia terus dianggap sebagai serangan antisemitik, peningkatan antisemitisme. Ia serta-merta menjadi krisis nasional. Sumpah demi Tuhan. Kalau mereka datang dan kata sekarang bahawa dua pengganas ini sakit mental, saya akan menjerit. Awak abaikan masalah mental seorang lelaki kulit hitam yang melakukan jenayah menggunakan pisau terhadap orang Yahudi dan Muslim. Awak panggil ia sesuatu yang bukan. Satu krisis nasional. Tapi ini pula dianggap setara. Sedangkan kita semua boleh lihat bahawa Muslim memang menjadi sasaran khusus oleh dua pengganas ini. Semoga Tuhan membalas perbuatan kamu semua. Dan kenapa pula kamu menyekat orang Yahudi? Kenapa kamu menjadikan orang Yahudi sebagai tumpuan dalam kesakitan dan penderitaan orang Muslim? Media kamu tidak pernah bercakap tentang ketakutan komuniti Muslim atau apa yang mereka lalui apabila contohnya orang Yahudi diserang. Kecuali untuk menyalahkan orang Muslim. Sambil makan tembikai tanpa biji kamu yang bukan dari Palestin, ia dari Israel. Kami pun begitu. Pada saya, ia satu jenaka pada masa ini bahawa orang ini masih dijemput ke rancangan TV dan masih diberi platform sebagai wanita kulit hitam yang tertindas kerana jualan buku tidak bagus. Dan juga, dia tidak mahu pulang ke negaranya kerana dia tahu golongan Islamis sedang membakar gereja dan membunuh penganut Kristian. Dia tidak akan selamat. Sungguh satu sejarah. Kamu tidak akan selamat. Sungguh hipokrit. Tapi kenapa kamu tak boleh berpegang pada jati diri dan pencapaian kamu sendiri? Sebab sebelum ini, ia akan keluar di rancangan Selamat Pagi, kamu tahu, rancangan Selamat Pagi dan sebagainya. Saya seorang wanita kulit hitam dan inilah intipati buku saya dan ini dianggap satu jenayah dalam rujukan kamu. Mari kita teruskan. Jualan buku tidaklah begitu teruk. Saya tak boleh benar-benar menulis apa-apa kerana ini adalah topik utama. Saya tidak akan terkejut jika dia mula menulis tentang bagaimana sokongannya terhadap Palestin sebenarnya yang membebaskannya di kejiranan elit dan kaya di London. Ia satu penipuan. Seperti yang awak katakan, ia memang satu penipuan kan? 100%. Sama ada awak seseorang yang buat perkara seperti swastika. Atau awak seseorang yang sedang menipu sekarang. Dan semua orang sedang terpedaya dengannya. Tetapi apa yang menyedihkan, lebih teruk daripada menyedihkan, ialah penipuan itu hanya berkesan jika itu adalah trend semasa. Ya, okey. Jadi hakikat bahawa ini adalah satu penipuan. Awak buat duit dengan membenci Israel dan Yahudi. Ya, itu memang telah muncul ke permukaan. Ya. Terutamanya selepas 7 Oktober. Yang sebenarnya sangat bertentangan dengan logik. Tapi tak mengapa. Ledakan antisemitisme itu seolah-olah disambut dengan bagus. Sekarang kita boleh buat duit daripada penipuan ini. Ya. Tapi saya terkejut. Itu adalah fashion yang membolehkan telaga. Saya tidak terkejut sebab awak tahu, seperti yang kita tahu, antisemitisme sentiasa ada. Setiap 100 tahun atau kadang-kadang kurang, ia akan muncul semula. Kita tahu itu. Saya tidak terkejut. Apa yang mengejutkan saya ialah, saya tertanya-tanya sendiri, sejauh mana teruknya keadaan ini akan jadi sebelum keadaan berubah. Awak faham maksud saya? Saya tak tahu sejauh mana teruknya ia akan jadi. Adakah ia akan jadi seteruk Nazi? Jerman tahun 1930-an seteruk itu. Menurut awak, kita sudah pun sampai ke tahap itu. Saya tak rasa ia baru bermula. Kita memang sudah berada di situ. Sebab apa yang saya lihat dan alami di New York, bagi sesetengah orang, itu tempat yang saya pernah panggil rumah. 17 tahun saya tinggal di sana. Saya mulakan hidup dewasa saya di sana dan saya langsung tak kenal tempat itu lagi. Dan sesiapa sahaja yang pernah ada perasaan berkaitan perang atau anda memakai bintang Daud atau walaupun sedikit sahaja, seolah-olah penyakit itu terus muncul dan anda mula nampak mereka berubah. Mereka betul-betul berubah menjadi seperti raksasa. Dan ketika saya berada di peringatan Nakba ini, kami kalah, jadi kami meraihkannya. Kita tidak berjaya melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Yahudi, jadi sekarang kita meratapi. Jadi Anda akan lihat semua penunjuk perasaan ini dan seumpamanya, semuanya diupah.
Tetapi perkara yang paling menakutkan ialah apabila anda pergi ke perhimpunan pro-Israel atau sesuatu yang berkaitan, anda tahu bercakap tentang 7 Oktober tiada pegawai perhubungan media atau apa-apa pun. Anda pergi dan anda tanya seorang Yahudi, bagaimana perasaan anda tentang apa yang sedang berlaku? Mereka akan menjawab anda, mereka akan terus kepada perkara utama. Tidak seperti orang-orang di protes ini. Mereka tidak boleh bercakap. Dan inilah lelaki kulit putih ini yang berlari ke sana-sini sambil berkata, tidak, Anda tak boleh cakap. Dan saya terfikir, bagaimana pula dengan apartheid? Bagaimana pula dengan apa? Saya rasa ini sangat menindas. Tetapi Anda menuduh kami begitu. Tetapi Anda melakukannya kepada orang Anda sendiri. Dan kemudian ada antara mereka. Ada yang langsung tidak tahu apa yang sedang berlaku. Mereka hanya berada di situ. Untuk gaji mereka. Faham maksud saya? Ya, mereka hanya berada di situ untuk habuan dan gaji. Dan Tuhan saja yang tahu, apalagi yang mereka lakukan di belakang pintu tertutup. Ya. Anda boleh lihat ketakutan di mata mereka kerana mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menjawab soalan yang anda tanya. Gerakan anti-Zionisme, gerakan bebaskan Palestin ialah satu kultus. Baiklah. Sebahagian daripada Nazi, bila awak fikirkan memang agak Nazi adalah awak tahu, awak ikut guru itu, ya, dan itu sahaja. Dan awak naik pangkat dengan menjadi askar yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, dan awak hanya sebut slogan-slogan itu tanpa sebarang makna. Ya Tuhan, terlalu ramai bajingan, terlalu sedikit masa. Baiklah. Bajingan saya minggu ini ialah Wakil Negeri Maureen Galindo dari San Antonio yang merupakan tempat yang indah kerana kawan-kawan saya, keluarga Hegi tinggal di sana yang kini bertanding semula dan memenangi pemilihan utama Demokrat. Sudah tentu dia menang. Tetapi sebab dia menjadi bajingan saya minggu ini, ialah dia menyeru supaya pusat tahanan digunakan untuk menempatkan Zionis. Ya, dia sudah sampai ke tahap itu. Dia menyeru supaya kem konsentrasi diwujudkan untuk Zionis yang akan ditempatkan di sana bersama pegawai AIS yang cuba menjalankan tugas mereka menangkap pendatang haram di negara ini. Jadi, platform utama kempen dia ialah saya akan ambil pusat tahanan AIS untuk pendatang haram dan saya akan letakkan pegawai AIS serta orang Yahudi di sana. Ya, dan dia kata dia akan mengebiri pedofil. Dan sudah tentu, semua Zionis adalah pedofil yang dia akan kebiri itu. Jelas sekali. Sudah tentu. Jadi, dia telah menerima sedikit reaksi balas. Orang ramai berkata, anda tahu, mungkin dia telah melampaui batas. Dan Parti Demokratik bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperoleh daripada mereka. Tidak cukup jika anda tanya saya, memang tidak cukup. Tetapi hakikatnya, kita berada pada tahun 2026 dan manifesto seseorang bercakap tentang kem konsentrasi untuk orang Yahudi. Panggil kami Zionis, tetapi kami semua adalah orang Yahudi. Dan letakkan mereka di kem konsentrasi itu dan kastrasi Zionis pedofil. Saya rasa itu menunjukkan betapa teruknya keadaan kita sekarang. Jadi lihatlah, saya berharap sampah ini tidak akan terpilih kerana perkauman yang tidak masuk akal yang dia timbulkan. Dan saya sangat bersyukur bahawa minggu lepas, Thomas Massey, seorang antisemit terkenal, tidak mendapat pencalonan daripada partinya, yang bermakna bahagian Republikan yang waras sedang menang. Dan mereka sedang berjuang dan berbincang tentang perkara itu. Saya rasa Demokrat tidak berjuang atau berbincang tentang perkara itu. Tetapi mungkin Maureen Galindo akan membawa mereka ke sana untuk berjuang dan berbincang tentang perkara itu. Bernie Sanders belum berkata apa-apa. Chuck Schumer belum berkata apa-apa. Tiada siapa yang berkata apa-apa menentang Maureen Nazi Galindo. Tapi harapnya dia akan kalah dan kita akan meraihkan tidak lama lagi dengan pengakhiran yang bahagia bersama si penjahat minggu ini. Maureen Galindo, saya tak cukup kata-kata untuk awak. Tapi awak tentu akan menjadi askar yang sangat baik pada era tahun 1930-an. Jadi, teruskanlah dan mungkin awak akan berakhir dengan meletakkan diri sendiri dalam lubang yang tiada siapa mahu tarik awak keluar. Scott, si penjahat minggu ini. Seorang aktivis trans pro-Palestin patut tukar pihak kerana mereka akan dikebiri secara percuma. Oh, hebat. Bukan awak yang buat, tapi dia yang buat. Dia yang buat. Bukankah Kamala Harris kata dia akan beri apa secara percuma? Pengguguran? Pembedahan. Pembedahan percuma untuk pendatang tanpa izin. Kerana pendatang tanpa izin dari Meksiko yang masuk memang nak sangat, memang betul.
Hey, apa khabar? Mereka nak buat pembedahan. Baiklah, sekarang kita perlu sentiasa membersihkan jiwa kita. Dan sedikit terapi, sedikit suasana positif, sedikit terapi keluarga di sini bersama Wira-Wira minggu ini. Dan untuk setiap penjahat, ada ramai Wira. Jadi, mari kita mulakan kali ini dengan awak, Bellamy. Siapa Wira awak minggu ini? Wira saya minggu ini ialah seorang gadis yang dikenali sebagai Basin Buji dan dia adalah seorang pengulas politik. Lihat apa yang dia lakukan dalam rancangan Piers Morgan. Kanak-kanak telah dirogol dan bukannya orang ramai menumpukan perhatian pada hakikat bahawa kanak-kanak ini telah dirogol. Ia bercakap tentang perkauman. Lihatlah ini. Dan semua ini. Apa yang saya cuba katakan ialah, sebagai seorang wanita, tunjukkanlah sedikit belas kasihan. Tidak, saya tidak akan menguasai naratif di sini. Jika seseorang memberitahu Anda bahawa wanita muda sedang diserang, dan Anda pertama sekali ya, kerana Anda tahu apa yang Anda lakukan itu menjijikkan. Saya dan bersifat syaitan. Ia sangat bersifat syaitan. Apa yang dia sedang lakukan? Apa yang kamu cakapkan? Ia tentang duit. Ia telah menyebabkan seseorang meninggalkan studio. Saya ada peraturan. Tiada orang bodoh sebagai ahli panel untuk rancangan ini. Dan kadang-kadang kita jatuh di bawah tahap itu. Cara awak mulakan panel ini dan cara awak akhiri ia menunjukkan bahawa awak sepatutnya tidak melepasi piawaian kami. Kerana sejujurnya, awak bukan sahaja bodoh dan tidak berpengetahuan, malah telah menipu dengan pelbagai pembohongan. Tetapi kemudian, pada akhirnya, awak telah menyebabkan salah seorang ahli panel tetap kami keluar kerana awak telah menipu dengan pembohongan yang menjijikkan oleh dirinya sendiri. Tidak. Sir? You made disgust. Awak membuat dakwaan yang menjijikkan tentang apa yang dia lakukan atau tidak lakukan. Saya tidak kata begitu. Saya cuma mempersoalkan di mana simpati dia. Saya jatuh cinta dengan wanita ini. Saya telah melihat dia berkembang dan terus berkembang. Dan dia tidak akan goyah. Dia seperti pokok yang sangat kukuh dan berakar. Dan saya sangat bangga melihat dia berucap di perarakan yang bertemakan Satukan Barat, Tommy Robinson's United Kingdom. Dan yang indahnya, saya sudah tahu bahawa panelis-panelis yang akan muncul dalam rancangan Piers Morgan itu adalah antara orang-orang yang paling menjijikkan. Itu benar. Dan saya tak sabar untuk melihat bagaimana dia berkelakuan dan bagaimana dia tidak akan beremosi tentang apa-apapun. Dan dia lakukan ini dengan begitu baik sehingga Piers Morgan benar-benar berang. Dia benar-benar menunjukkan segala yang berlaku dalam fikirannya. Dan kemudian keesokan harinya, dia terus berkata, sebenarnya inilah yang berlaku. Saya tiba, dia tidak menyapa saya. Kemudian dia berkata, nama saya Basin Buj. Macam, apa itu? Siapa nama awak? Dia memarahi kaki tangannya sepanjang masa. Dan tiba-tiba dia cuba memperbodohkan dia. Salah seorang panelis lain akhirnya keluar. Dia berjalan keluar dari set itu. Dan dia berkata, apa yang awak perlu katakan hanyalah, awak tahu, saya ada perasaan dan saya rasa sedih tentang kes rogol dan segala yang berlaku dengan geng perogol di tangan pendatang tanpa izin di negara ini. Saya rasa apa yang dia perlu katakan hanyalah, awak tak perlu setuju atau tak setuju dengan saya. Apa yang awak perlu katakan hanyalah, saya ada simpati. Dan dia terus mendesak wanita itu. Dia bertanya, adakah awak ada simpati? Adakah awak ada simpati? Dia bercakap dan dia bercakap, kemudian Piers pula bercakap. Kemudian dia hanya seperti apa yang dia perlu katakan hanyalah itu. Dan dia berkata, awak baru sahaja ada seorang panelis yang keluar begitu sahaja. Dan dia berkata, dia keluar sendiri. Saya tak tolak dia. Saya sayang awak. Dia memang hebat. Dan yang menariknya, dia keluar apabila Basin Buji berkata kepadanya, jadi bagaimana perasaan awak jika anak perempuan awak dirogol? Dan kemudian dia bangun, dia tanggalkan mikrofonnya dan berkata, maafkan saya. Apa masalah dengan awak? Bagaimana perasaan awak? Ya. Tepat sekali. Dia bertindak seolah-olah ada orang yang mendoakan perkara itu pada dia, Zara. Ya. Itu langsung bukan cara ia diungkapkan. Sudah tentu. Bahagian yang paling menyedihkan, ia bukanlah kebenaran keluarga. Saya sayang mereka. Saya sayang wanita-wanita yang yakin ini. Dan UK, mereka memerlukan mereka. Dan hakikatnya, awak tahu, bagi mereka, dia dianggap satu penghinaan. Macam awak juga. Sebab kononnya, tak boleh kalau awak menyokong dan patriotik terhadap negara sendiri dan jadi wanita bukan berkulit putih. Itu tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Awak tahu dan dia berani berdepan dengan mereka dan macam awak cakap, tenang dan yakin. Saya suka dia. Saya dah lama tengok dia di GB News dan dia memang sangat-sangat bagus. Ya, Wira yang hebat. Terima kasih, Bellamy. Shoshana. Okey, Wira, saya mungkin sebab saya rasa sangat macam Rudy. Macam apa yang sedang berlaku di sini, adakah kita akan ditinggalkan? Dan macam apa yang sedang berlaku? Dan sebenarnya ini bukan pun tentang saya atau kita. Saya rasa sangat sedih untuk rakyat Iran. Ya, macam mereka mesti rasa betul-betul ditinggalkan. Ya, memang mereka rasa begitu. Jadi saya risau, tapi kemudian saya baca beberapa tokoh Republikan yang juga bersuara dan berkata ini tak boleh berlaku. Kita tak boleh berhenti sekarang. Jadi ini Mike Pompeo.
Dia membandingkan syarat-syarat ini dengan perjanjian Iran tahun 2015. Kemudian dia kata ia akan membiarkan Teheran meneror dunia. Ya. Lindsey Graham juga menentangnya dan berkata ia adalah mimpi ngeri untuk Israel jika satu perjanjian dicapai untuk menamatkan konflik Iran. Kerana dipercayai bahawa Selat Hormuz tidak dapat dilindungi daripada keganasan Iran. Dan Iran masih mempunyai keupayaan untuk memusnahkan infrastruktur minyak utama di Teluk. Dan kemudian Iran akan dilihat sebagai kuasa dominan yang memerlukan penyelesaian diplomatik. Dan dia berkata begini, pada dasarnya dia kata ini tidak akan berlaku seperti yang dia faham. Dan dia rasa ini bukan satu perjanjian yang baik. Dan selagi masih ada orang yang berkata begini, saya rasa masih ada sedikit harapan. Macam, bukan semua orang ikut pendirian ini. Dan bila mereka mula melampaui batas, masa itu saya akan betul-betul risau. Tapi saya gembira untuk bersikap optimis seperti awak. Dan saya hargai ahli Republikan kerana tampil dan mengatakan ini bukan idea yang baik. Saya setuju dengan awak. Maksud saya, hati kami bersama rakyat Iran, mereka yang paling terkesan, mereka menderita lebih daripada sesiapa di sini. Dan mereka hidup di bawah pemerintahan diktator Nazi yang membunuh wanita hanya kerana menampakkan sehelai rambut, yang merogol wanita dan kemudian membunuh mereka. Ini adalah raksasa yang sama yang melintasi sempadan pada 7 Oktober dan melakukan perkara yang sama kepada wanita-wanita kami. Jadi, jika dunia pun tak nampak perkara ini, saya pun tidak tahu dunia apa yang kita sedang diami. Saya betul-betul tidak tahu, tapi mari kita harap saya betul dan kamu semua salah. Ya, saya gembira jika saya salah. Ruby, siapa wira awak minggu ini? Baiklah, jadi minggu ini wira saya ialah penerbit klip video yang dikeluarkan pada malam sebelum perayaan Yahudi Shavuot yang berlangsung beberapa hari lalu. Sebenarnya ia untuk memulakan kempen parti Likud, tapi klip itu, apa yang sangat bijak tentangnya ialah ia mengenai sebuah keluarga yang duduk di sekeliling meja makan malam. Dan anak lelaki itu ingin tampil, ingin mengaku kepada ibu bapanya bahawa dia menyokong Bibi Netanyahu. Rupanya Tuhan yang mencipta ikan. Ibu, Gal nefesh. Ayah, saya nak beritahu sesuatu kepada ayah dan ibu. Kamu kata Ma dan kamu nak ceritakan kepadanya apa yang dia nyanyikan. selalu kamu menyanyi lagu itu pada usia saya. Champagne. Adik, kita sentiasa berani. Bercakap, saya berhaluan kanan, okey? Okey, semuanya baik. Tiada siapa yang malu. Pada hari-hari, saya rasa bagus. Wah, air dikira. Itu pemilik rumah. Oh, okey. Boom! Saya Bibis. Mimpi yang hebat. Kamu nak tengok? Saya tak pasti sama ada ia adalah Atikudas Pregnu atas Sokhaya. Budaya dengan orang ramai, 670 suku letupan. Sebab tiada siapa yang hantar kepada berisat itu. Bukan minimum. Tidak termasuk. Ima, kamu semua uruskan. Ini, demi langit, Emma, Viva. Kamu tidak bersendirian. Lebih 2 juta pengundi kanan berdepan setiap tahun. Dengan Plia, Kas dan Sina. Hanya kerana agama parti. Cari di Google. Cari di Google. Bibist, bukan separuh manusia. Mak memang homo sejati. Mak betul-betul DE, Mak ke? Dan bila dia mula nak beritahu sesuatu pada awak, mereka kata awak gay. Dan dia kata tidak. Dan mereka kata tak apa, kami tetap sayang awak tak kira apa pun. Dan klip itu berlanjutan. Saya tak nak rosakkan kejutan untuk sesiapa. Anda boleh tonton sendiri. Ia tular di internet. Elon Musk pun kongsikan. Begitu juga Ted Cruz. Saya tulis satu kolom tentangnya. Sebab sebenarnya apa yang istimewa sangat tentangnya. Dan ia memang berkait dengan apa yang awak cakap tadi. Bila seorang wanita kulit hitam tak ikut acuan pihak kiri, perkara yang sama juga berlaku di sini. Dalam klip ini mereka tanya dia, tapi macam mana? Macam mana awak boleh sokong Netanyahu? Awak baca buku, awak pernah dalam unit elit tentera, unit perisikan elit. Awak tak mungkin, awak tak boleh, awak tak mungkin jadi begitu. Jadi, maksudnya kalau awak tak ikut acuan tertentu. Ya, dan sebenarnya klip itu sangat-sangat lucu. Tapi malangnya golongan kiri benar-benar mengamuk tentangnya. Sebab mereka dibenarkan untuk buat lawak. Ya, mereka selalu buat begitu dalam rancangan satira. Ya, dan klip kecil ini saja buat semua orang tanya, "Hey, kenapa?" Ya, saya kena cakap, klip pilihan raya Likud memang sentiasa sangat-sangat bagus. Dan sentiasa sangat kelakar dan sangat bagus. Dan tengoklah, inilah yang sedang dibincangkan orang. Awak boleh nampak di UK, masa saya masih lagi, awak tahu, lebih terlibat dengan hal-hal UK masa saya nak pergi dulu.
Semuanya berkisar tentang Brexit dan keluarga-keluarga berpecah belah. Sebab kalau awak tak percaya pada Brexit, awak mesti dianggap bodoh. Awak tahu, awak tak boleh ada pendapat yang bukan pendapat kanan atau pendapat kiri macam tu. Jadi, ia adalah klip yang sangat lucu dan sebenarnya ramai lagi orang yang berhaluan kanan daripada yang orang sangka. Ia berlaku berulang kali dengan Trump. Tiada siapa sangka dia akan menang. Sebab tiada siapa anggap orang yang mereka kenal akan undi Trump. Tapi sebenarnya mereka undi. Dan perkara yang sama sedang berlaku sekarang dengan Spencer Pratt. Yang mana saya memang seronok tengok. Dia bertanding untuk jadi Datuk Bandar LA. Bertanding menentang orang yang korup dan tidak kompeten. Yang biarkan bandar jadi teruk. Biarkan bandar terbakar. Mereka biarkan gelandangan kuasai jalan-jalan. Jarum suntikan di merata-rata. Lelaki ini tampil dan berkata, cukup-cukuplah. Dan tiada siapa pun mahu bercakap tentang dia. Tapi sekarang, semua orang diam-diam sokong dia. Termasuk golongan elit Hollywood. Jadi klip ini, saya rasa memang berkait dengan banyak situasi di seluruh dunia. Di mana seolah-olah jadi satu pantang larang untuk mengundi orang tertentu. Tapi orang tetap mengundi juga. Dan saya nak beritahu, ini bukan perkara baru tahu. Richard Nixon ketika beliau menang untuk penggal kedua. Pauline Kael, seorang pengkritik filem yang sangat terkenal, menulis. Apabila beliau menang dengan majoriti besar, dia menulis, saya tidak boleh percaya bahawa Richard Nixon menang dengan majoriti besar. Saya tidak kenal seorang pun yang mengundi untuknya. Dia sebenarnya berada di situ, dalam kelompok kecilnya. Dan saya biarkan dia. Mereka cuma tidak memberitahunya. Mereka cuma tidak memberitahunya. Mungkin mereka sudah beritahu. Mereka tidak mengakuinya. Bukan kawannya atau... Tapi dia bukan kawan, dia dalam kelompoknya dengan orang-orang yang tidak. Dan kebanyakan orang lain di negara ini sudah melakukannya. Memang benar bahawa orang berada dalam gelembung mereka sendiri. Dan sebenarnya, inilah yang media sosial telah lakukan. Ia telah memisahkan semua orang dan jadi orang. Saya rasa kurang berlaku di Israel. Kerana negara kami jauh lebih kecil. Kami lebih banyak bergaul. Tapi orang hanya bercakap dengan orang yang berfikiran sama seperti mereka. Ya, sama seperti orang hanya, anda tahu, bercakap dengan orang dalam talian yang berfikiran sama. Dan itu adalah masalah besar. Jadi, video ini sebenarnya sangat bijak. Okey, wira saya minggu ini adalah dari bidang budaya dan seni. Juga agak luar kebiasaan. Laszlo Nemes ialah seorang pengarah yang memenangi banyak anugerah untuk sebuah filem Holocaust berjudul Son of Saul pada tahun 2015. Beliau kini berada di Festival Filem Cannes, anda tahu, dengan sebuah lagi filem yang baru sahaja beliau keluarkan. Dan beliau pada dasarnya telah tampil dan berkata bahawa terdapat satu gelombang antisemitisme sedang berlaku sekarang yang diterima dan terus dipromosikan. Dan beliau tidak faham bagaimana kita sampai ke tahap ini. Dan sekali lagi, saya sentiasa memberi penghargaan kepada orang-orang dalam kalangan tersebut yang merupakan sebahagian daripada gelombang antisemitisme itu, di mana adalah sangat diterima untuk memfitnah dan memburukkan Israel tanpa berfikir dua kali mengenainya. Di mana anda ada orang bodoh seperti Javier Bardem yang fikir dia hebat sangat sebab berkata bebaskan Palestin. Dan kemudian anda ada seorang pengarah filem Hungary yang berani berkata, dalam dunia apa kita hidup sekarang? Ini satu gelombang antisemitisme. Dan dia berkata begitu kepada The Guardian, yang bukanlah menyebelahi kita pun. Ya? Jadi, dia adalah wira saya kerana ia memerlukan keberanian untuk menentang komuniti sendiri, walaupun itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Dia tidak akan mendapat ucapan terima kasih. Dia akan diboikot. Dan dia tetap lakukannya juga. Jadi, Laszlo Nemes, awak adalah wira saya minggu ini. Tapi itulah bahagian terbaik bila saya melihatnya dalam industri hiburan atau dalam bidang seni. Saya suka melihatnya kerana anda bercakap tentang orang yang ada pasukan pengurusan sendiri. Seperti, tak ramai orang sebenarnya dapat mengenali siapa mereka yang sebenar kebanyakan masa. Jadi, status quo adalah pastikan anda jauhkan diri dari politik. Pastikan anda lakukan ini atau... Okey, hanya sebut bebaskan Palestin. Pastikan anda lakukannya kerana inilah haluan yang industri mahu ikut sekarang. Dan apabila orang seperti itu benar-benar menunjukkan siapa diri mereka dan tahu inilah siapa saya, inilah nilai-nilai saya dan disinilah pendirian saya dan anda berdiri teguh dengan berkata, saya tak peduli jika saya dipulaukan, saya tak peduli apapun yang mereka lakukan, saya akan terus bekerja dan saya akan tetap mempertahankannya. Saya sedang melakukan perkara yang betul dan kita telah melihat beberapa contoh seperti itu baru-baru ini.
Dan bagi saya, mereka ini adalah wira. Maksud saya, inilah dunia tempat kita hidup sekarang. Itu sebenarnya memerlukan keberanian apabila anda menentang persekitaran anda. Mudah bagi kita untuk bercakap dengan orang. Golongan elit yang glamour. Tepat sekali. Ia jauh lebih sukar untuk tampil dan mengatakan sesuatu yang berbeza. Tepat sekali. Jauh lebih lagi. Betul. Jadi, kami tabik kepada anda dan semua wira kita. Kami berdoa untuk keselamatan askar-askar kita, negara kita. Kami berdoa untuk rakyat Iran. Kami berdoa agar askar-askar kita yang telah cedera cepat sembuh. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku minggu ini, tetapi kita tahu minggu depan kita akan tetap bersama anda. Terima kasih kerana menonton.